بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina azhurina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi, thumma zakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dhikrih wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu, anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dihi, wa innahu in yakhruj fiikum fama khafiya alaykum min sya'nihi falaysa yakhfa alaykum, inna rabbakum laysa bi'a'war wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'aynahu 'aynabatun tafiyah, ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, ala hal ballaghtu, qalu na'am, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, wailakum aw waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, kami sedang bersembang-sembang tentang haji wada'. Abdullah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia menceritakan, kata dia, satu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang, sedang bersembang-sembang tentang haji wada'. Haji hak Nabi buat penghabis. Nabi buat haji sekali sahaja, dan haji itu dinamakan Hajjatul Wada'. Tengah sahabat-sahabat duk bersembang tentang Hajjatul Wada', tentang haji hak Nabi buat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, waktu kami duk bercakap tu Nabi ada sama dengan kami. Wala nadri ma Hajjatul Wada', kami sebenarnya pun tak tahu yang kata haji wada' ni apa. Apa benda yang kata haji penghabisan, haji perpisahan, haji last ni apa dia? Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok sahabat-sahabat duk bercakap tentang haji wada', dalam keadaan sahabat nampak macam tak faham apa dia yang kata haji wada' ini, Nabi SAW bangkit berdiri, hamidallah, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertahmid kepada Allah, wa asna alaih, dan Nabi puji Allah Subhanahu wa taala. Dah habis Nabi sebut alhamdulillah wa bihi nasta'in apa semua, dah habis. Summa zakara al-masih ad-dajjal,
Kemudian Nabi SAW sebut cerita tentang Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Cerita tentang Dajjal. Fa'aqnaba fi zikrih. Bahkan Nabi SAW sewaktu menceritakan tentang Dajjal ini, Nabi memanjangkan cerita ni. Nabi cerita detail, Nabi cerita secara halus satu persatu. Yang kata Dajjal ni apa, dia nanti terbit mengikut mana, sifat Dajjal macam mana, apa Dajjal akan buat bila dia keluar esok. Nabi cerita berkenaan dengan Dajjal ini dengan panjang lebar. Waqala Nabi SAW, dan kemudiannya Nabi bersabda, Nabi kata, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun yang Allah bangkitkan di atas muka bumi ini, melainkan mereka pasti akan ingatkan umat mereka tentang Dajjal ini. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh dulu dan Nabi-Nabi selepas Nabi Nuh, semua cerita dekat umat mereka tentang Dajjal. Peliklah, Dajjal ni dia akan muncul sebelum kiamat. Maknanya Dajjal ni tidak akan muncul zaman Nabi Nuh. Maknanya Dajjal tidak akan muncul pada zaman mana-mana Nabi. Bahkan zaman Nabi Muhammad hidup pun Dajjal tidak akan keluar. Dajjal hanya akan keluar menjelang kiamat esok ni. Baru dia keluar, masa tu Nabi Isa akan diturunkan balik oleh Tuhan untuk bunuh Dajjal. Tapi hak peliknya, Nabi-Nabi yang Dajjal tidak akan keluar zaman dia pun cerita pasal Dajjal pada umat dia. Menunjuk kata dahsyat, fitnah Dajjal ni cukup dahsyat. Sehingga kan Nabi yang tidak akan jumpa Dajjal pun cerita tentang Dajjal kepada umat dia. Tidak ni dah dia tak jumpa, umat dia tak akan jumpa, tak payah cerita lah. Tapi tak, Nabi-Nabi semua sekali menceritakan tentang Dajjal ini kepada umat dia. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'ni falaysa yakhfa alaikum. Kata Nabi SAW, Dajjal sesungguhnya dia akan keluar di kalangan kamu. Nabi kata. Cerita tentang Dajjal keluar ni cerita pasti. Dia tentu keluar di kalangan kamu ni. Dan dia ni yang kata Dajjal ni cerita tentang dia langsung tidak kabur, langsung tidak samar-samar. Cerita tentang Dajjal ni jelas. Tak ada yang samar-samar. Tak macam cerita tentang Imam Mahdi. Cerita tentang Imam Mahdi samar-samar. Akan turun sebelum menjelang kiamat satu imam yang dipanggil dia Imam Mahdi. Adakah Mahdi itu nama dia ataupun dia dipanggil Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk? Itu pun dibincang oleh ulama. Ada setengah ulama kata nama imam tu Imam Mahdi. Ada setengah ulama kata dah, dia nama lain, cuma dipanggil dia Imam Mahdi yang bermaksud imam yang mendapat petunjuk. Bahkan sebahagian ulama sampai kata sebenarnya yang kata Mahdi itu Nabi Isa. Sampai begitu pertikaian, perbincangan di kalangan ulama. Maknanya samang-samang. Cerita tentang akan ada satu imam yang akan turun sebelum menjelang kiamat, dan imam itu dipanggil Mahdi, itu cerita yang pasti. Tapi siapa? Dia sama-sama. Tapi cerita tentang Dajjal ini tidak ada sama-sama. Memang jelas akan mai satu makhluk nama dia Dajjal, dan dia ni sifat dia begitu begini, semua diterangkan di dalam hadis dengan jelas. Nabi kata tidak ada kesamaran, tidak ada kelabu pada cerita tentang Dajjal ini. Inna rabbakum laisa bi'a'wan. Nabi kata Tuhan kamu tidak buta. Nabi kata. Wa innahu a'waru 'ainil yumna. Tapi yang kata Dajjal ini mata kanan dia buta. Jelas Nabi kata. Tuhan kamu tak buta, sebelah mata pun tak buta. Tapi yang kata Dajjal pasti mata kanan dia buta. Ka'anna 'ainahu 'ainabatun tafiyah.
Bahkan mata hak sebelah lagi tu, hak tak buta tu pula, dia timbul keluar. Macam mana buah anggur yang tersembul keluar. Ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kemudian Nabi SAW habis cerita pasal Dajjal ni, Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ke atas orang Islam menumpahkan darah-darah sama-sama Islam. Nabi sebut benda ni. Tadi dia cerita pasal Dajjal. Habis cerita pasal Dajjal, tolak pergi ke tepi, Nabi cerita satu bab lain pula. Nabi kata sesungguhnya Allah mengharamkan orang Islam bunuh orang Islam. Wa amwalakum, Allah mengharamkan orang Islam pi ambil harta orang Islam dengan jalan tak betul. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti mana haramnya hari yang kita doa adalah ni, maksudnya hari haji ni. Seperti haramnya bumi yang kita doa adalah ni, tanah haram ni, haram berlaku sebarang tumpah darah di atas bumi ni. Fi syahrikum hadza, dan seperti haramnya kita buat benda tak elok pada musim-musim haji, bulan-bulan haji yang kita doa adalah ni. Nabi kata, ala hal ballaghtu. Nabi kemudiannya kata, wahai Tuhanku, tidakkah aku sudah sampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan? Nabi lepas habaq benda ni, Nabi kata ke Tuhan, ya Allah, tidakkah aku sudah habaq apa yang kamu suruh aku habaq? Kamu suruh aku ingatkan orang Islam, jangan ada orang Islam tumpahkan darah sama-sama orang Islam. Aku habaq dah. Kalau lepas ni mereka buat, bukan kerana aku tak habaq. Kamu suruh aku supaya aku bagi tahu orang Islam tidak boleh curi harta sama-sama orang Islam. Aku habaq dah. Kalau lepas ni mereka curi, bukan kerana aku tak habaq. Orang Islam haram menjatuhkan maruah sama-sama orang Islam. Aku habaq dah. Jangan kata selepas ni aku tak habaq. Semua benda aku dah habaq dekat mereka ni. Kalau mereka ni masih lagi duk buat benda-benda yang terang-terang Tuhan larang, bukan kerana aku tak habaq. Mereka jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu na'am. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi kata tidakkah aku sudah sampaikan apa yang Tuhan aku suruh sampaikan, sahabat-sahabat kata na'am. Bahkan ya Rasulullah, kamu dah habaq ke kami semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Aku dah habaq dah semua benda yang kamu suruh habaq kepada orang yang ada di depan aku ni. Kemudian Nabi kata, wailakum aw waihakum. Nabi kata, celakalah kamu ataupun bencana akan menimpa kamu. Unzuru, Nabi kata, perhatikanlah. La tarji'u ba'di kuffara. Nabi kata, jangan sekali-kali hampa dah jadi Islam, lepas ni jadi kafir. Nabi kata, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Semata-mata kerana hampa bunuh sama-sama saudara yang seagama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi nak beritahu kat kita, kita ni sama-sama orang Islam. Tak boleh sama-sama kita ni bunuh, tumpah darah. Tak boleh sama-sama kita curi harta benda kita. Tak boleh sama-sama kita jatuhkan maruah sama-sama kita. Tak boleh buat benda-benda yang macam ni. Kalau buat juga benda-benda yang macam ni, kita melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita sampai peringkat bunuh saudara kita sama-sama seagama, kita seolah-olah orang kafir, sedangkan kita dah mengaku Islam sebelum daripada perbuatan kita itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sabda Nabi, ittaquz zulmah. Nabi kata takutlah dengan perbuatan zalim. Nabi pesan dekat orang Islam yang hidup zaman dia dan pesan kepada kita semua orang Islam zaman dah ni. Jangan sekali-kali siapa daripada kalangan kita ni, siapa-siapa daripada kalangan kita ni buat zalim pada siapa-siapa. Jangan kita buat nyai orang. Jangan kita buat zalim ke orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kerana buat zalim itu menyebabkan kamu akan diselubungi kegelapan pada hari kiamat. Atas dunia kita buat zalim ke orang. Kita fitnah orang, kita rosakkan orang. Kita buat cerita tak betul tentang orang. Kita musnahkan maruah orang. Kita curi harta benda orang. Kita bunuh orang dan sebagainya. Semua benda ni benda tak baik. Kalau sekiranya kita buat benda ni, kita buat zalim di atas dunia. Orang yang buat benda-benda ni, dia tahu ke dia tak tahu dia buat zalim, itu soal lain. Soalnya, kalau dia buat tu zalim, di hari akhirat itu Allah akan selubungi dia dengan kegelapan. Wattaqus syuhha. Nabi kata, dah hendaklah kamu takut dengan sifat kedekut. Asyuhha maksudnya sifat kikir, kedekut, bakhil. Dah hendaklah kamu jaga-jaga diri kamu, jangan sampai kamu terjebak dalam perangai kedekut, dalam sifat kedekut. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Kerana sifat kedekut telah membinasakan umat sebelum kamu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Nabi kata dua sifat ini menyebabkan tumpah darah di antara sama-sama orang dulu sebelum daripada kamu. Kerana seorang buat zalim pada seorang, berlaku tumpah darah. Tuan-tuan, satu orang yang dituduh melakukan satu benda yang dia tak buat. Kerana tuduhan tu dia jadi tension, dia pergi bunuh orang yang tuduh dia. Tu yang kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni kadang-kadang lebih dahsyat daripada bunuh. Kita bunuh satu orang bagi mati, habis selesai cerita tu. Tapi kita fitnah dia sehingga dia dicemuh oleh seluruh masyarakat. Dia menanggung derita yang cukup teruk. Satu hari putus wayar dia main bunuh orang. Tumpah darah berlaku dalam masyarakat kerana perbuatan zalim yang orang melihat kecil, tetapi akibat dia besar kepada masyarakat. Maka Nabi SAW kata, manusia boleh tumpah darah semata-mata kerana dua benda ni. Yang pertama, kerana kezaliman. Dia kena zalim, dia kena sikit tak apa, lagi sikit, bila banyak dia kena, macam spring tuan-tuan. Manusia ni macam spring. Kita duk renyah dia, kita duk tekan dia, tak terlepas tak apa. Satu hari terlepas, dia petik main biji mata kita. Kita buat zalim ke orang, kita buat dia, dia tak boleh nak melawan, dia tak boleh nak melawan. Satu hari kita teralik, dia terlepas, dia buat kita. Maka tak boleh buat zalim orang. Ada ubi, ada batas. Orang kata ada hari dia nanti balas kat kita. Bila timbul soal balas ni, musnah keharmonian masyarakat. Maka zalim dan juga kedekut menjadi punca kepada tumpah darah dalam masyarakat. Wastahallu maharimahum. Bahkan dua benda ni menyebabkan halal benda-benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan tumpah darah kerana mula dengan satu fitnah, maka berlaku tumpah darah. Benda yang diharamkan oleh Allah, tumpah darah sama orang Islam itu diharamkan oleh Allah, tapi oleh kerana dia tak tahan orang fitnah dia pergi bunuh orang yang fitnah dia. Maka dia seolah-olah menghalalkan benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat Quran dengan hadis Nabi ni dia nak didik kita. Kalau kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, dengar hari ni, habis hari ni, kita balik perangai asal kita, tidak ada kebaikan dalam masyarakat. Tapi kalau kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, ayat Quran dan hadis Nabi ni menyentuh hati kecil kita, menyentuh dhamir kita. Kita berubah jadi orang baik. Kalau semua orang yang dengar semua berubah jadi baik, masyarakat jadi masyarakat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3.
Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 128. Muka surat 128. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Nur. Tafsir Surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikah oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada anak-anak kamu, dan segala yang mukmin daripada segala hamba laki-laki kamu dan hamba perempuan kamu. Dan khitab ayat ini kepada wali, suruh nikahkan mawalinya yang bujang, sama ada perempuan atau laki-laki, dan suruh nikah hambanya yang mukmin, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Dia kata, ini ayat yang kita baca malam ni, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, dia khitab kepada orang yang menjadi wali. Wali maksud dia tok wan, ada cucu, bapa ada anak, ataupun pengulu yang ada hamba di bawah jagaan dia. Allah suruh sama ada tok wan ataupun pak ataupun pengulu kepada hamba ni, Allah suruh depa ni semua bagi menikah bang anak-anak depa, hamba-hamba depa yang ada bawah tangan depa, bagi menikah bang. Masalah tentang kadang-kadang kita ni milik kan, anak kita dah berkenan dah siapa ke seorang, kita pun dah tengok budak tu atas bawah, kita nampak tak jahat lah budak ni, taklah lebay tapi tak jahat. Kita duk halang tak bagi menikah, dia pergi buat benda dosa. Akhirnya kita yang menyesal. Jadi Islam suruh tak sah. Bila dah nampak ada persetujuan antara dua pihak, dan dua-dua ni pun bukan orang jahat, dua-dua ni pun bolehlah kalau kita kahwinkan mereka ni. Maka ayat ini turun khitab kepada wali, kepada tok wan yang ada cucu, pada bapa yang ada anak, dan kepada pengulu yang ada hamba-hamba di bawah tangan dia, suruh bagi menikah bang anak-anak ada-ada ni, bagi menikah bang. Dia kata bukan khitab kepada suami kerana fasid makna. Dan ayat ni bukan khitab kepada suami. Dia beza ayat tadi tuan-tuan. Kita baca wa ankihu dengan kita baca wankihu. Kalau kita baca wankihu, maksud dia dah hendaklah kamu menikah. Tapi bila ayat ni baca wa ankihu, dan maka hendaklah kamu bagi menikah. Dia tak sama. Maka ayat kita baca malam ni dia kata wa ankihu, dan hendaklah kamu bagi menikah, bukan suruh kamu suami dah tu pergi menikah. Kalau kata wankihul ayama, dah hendaklah kamu pergi menikah dengan al-ayama, dengan orang-orang bujang, baik laki-laki ataupun perempuan. Makna kata kita disuruh kahwin dengan sama-sama jantan. Tak kena. Jadi dia kena baca wa ankihu. Maksudnya dah hendaklah kamu pergi bagi menikah anak-anak kamu dengan orang-orang. Kalau anak kamu laki-laki, bagi menikah dengan orang perempuan. Kalau anak kamu perempuan, bagi menikah dengan orang laki-laki. Tuan-tuan tengok yang kata bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa syurga ni, larih itu membawa kepada makna lain tu. Begitu. Dia kata kalau sekiranya ayat ni khitab kepada suami, suruh satu orang laki-laki yang jadi suami ni pergi menikah lagi, dia menjadi fasid pada makna, rosak pada makna. Maka jadi nikah laki-laki sama laki-laki. Macam kita terang tadi. Dia jadi begitu. Iaitu tiada harus pada syarak. Tak boleh. Laki-laki tidak boleh nikah laki-laki. Walaupun laki-laki itu sudah menjalani pembedahan jantina, daripada jantan sudah jadi betina, lepas tu dia nak kahwin dengan orang laki-laki, tak boleh. Hukum dia tak boleh kerana dia dikira laki-laki, kira orang asal dia. Dia begitu. Maka ini suruh bagi wajib sekiranya ada hajat takut zina ataupun hajat perempuan kepada nafkah. Perintah suruh bapa bagi kahwin anak dia ni, perintah ni jadi wajib. Bila perintah ni jadi wajib? Sekiranya anak perempuan ada kat dia tu, kalau dia tak bagi menikah, anak ni mungkin terlibat dengan zina dengan boyfriend dia, maka bagi menikah itu wajib. Dia kata. Misalan kan, ada orang tahu anak dia ni nampak nakal sangat dah. Orang duk main habaq kat dia pun bukan sikit dah.
Mula seorang mai abang boleh duk kata orang buat cerita, mai dua orang, mai berapa ramai orang duk mai abang. Kata ni Pak Haji minta maaf lah Pak Haji, saya bukan nak masuk campur hal rumah tangga keluarga Pak Haji. Cuma nak beritahu kat Pak Haji, anak Pak Haji ni nampak karut lah. Awak pula kita kata, kalau nak kata gatal pun tak patut dah, merlah dah dia kata. Tu bahasa kita belah sini. Dia kata kalau nak kata gatal pun lebih daripada tu dah, merlah ni lorat lah. Kita dengar macam tu kita pun naik satu macam yang monyam naik. Dia main abang lagu tu kat kita. Saat main pula orang lain abang jumpa tanu, main seorang abang jumpa tani, main seorang. Tu saya tunggulah. Sampai peringkat tu, maka wajib kat atas bapak ni pergi menikah bang. Pasal apa? Dengan kerana duduk tahan-tahan, tak lagi dia pergi berzina, saja aja dia pergi buat dosa besar. Maka kalau keadaan jadi macam tu, perintah kepada bapak suruh bagi kahwin anak, sudah jadi wajib. Ataupun dia kata kes yang kedua, dia kata hajat perempuan kepada nafkah. Anak dia ni perempuan janda misalnya dan sebagainya. Anak dia ni perempuan janda. Ada anak pula 3, kemudian kematian suami, tak ada. Jadi susah hidup, nak bergantung kepada pak-pak pun tak ada duit juga dan sebagainya. Maka bagi menikah anak dia dengan satu laki-laki mana ke, mudah-mudahan laki-laki itu boleh memberi nafkah kepada anak dia. Kalau sampai peringkat macam tu, pak wajiblah bagi menikah buang anak dia, kerana perempuan ni berhajat kepada nafkah. Begitu. Dan jika tiada hajat, kalau tak berlaku kes macam-macam tadi ni, maka harus pada Imam Asy-Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i, bagi menikah itu harus. Kalau tak lagi menikah pun anak dia tak ada masalah apa. Tak ada nak pergi buat benda tak elok dengan orang jantan sana sini apa semua, tak ada. Tak ada benda-benda macam ni semua tak ada. Maka memberi kahwin itu adalah harus, tidak wajib lagi. Dan sunat pada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia kata di sisi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, dia kata sunat bagi kahwin. Walaupun tak ada apa-apa, ada anak bagi kahwin bang. Dan bagi kahwin anak itu adalah sunat, dia kata. Firman Allah, in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika ada mereka itu papa, yakni miskin, nescaya kaya akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya dengan sebab berkahwin itu. Itu dia. Agama kata kalau nak menikah tu, masa sebelum menikah tu nampak boleh kan ni? Boleh kan ni? Kalau bagi menikah boleh kan lelaki-lelaki ni nak sara anak kita ni? Dia nampak lelaki-lelaki ni miskin. Tuhan kata dalam ayat ni, in yakunu fuqara, kalau sekiranya kamu nampak depa ni macam fakir, miskin, nampak macam tak ada duit nak boleh belanja, makan minum dan sebagainya, kalau kahwin, yughnihimullahu min fadlih, Tuhan akan bagi dia jadi kaya selepas dia kahwin. Tuhan kata macam tu. Tuan-tuan, manusia apabila dia dah berumah tangga, dia ada tanggungjawab. Kalau sebelum ada tanggungjawab, dia ni duk buang masa, tak buat kerja dan sebagainya. Bila dia ada tanggungjawab, dia akan bekerja. Bila dia bekerja, itu jalan untuk dapat rezeki pada dia. Dia jadi macam tu. Macam kita jadi guru sekolah kan, budak nakal lah, jahat, nakal apa semua gitu gini kan. Dia jadi jahat, jadi nakal sebab tak ada tanggungjawab. Ambil dia bagi jadi pengawas. Bagus pula dia lepas tu. Tak bagus lagu mana dia sebelum tu penjenayah, penjahat. Tang mana pagang pocong sekolah semua dia tahu, kalau duk asrama duk lari keluar malam pergi tengok wayang apa semua kerja dia. Bila lantik dia jadi pengawal, tangkap habis puak-puak duk pulang ke lubang tu. Rupanya itu yang jahat itu pasal apa? Pasal dia tak ada tanggungjawab. Bila bagi tanggungjawab, dia lagi hebat daripada orang bagus-bagus tu jadi pengawal tu. Ada juga macam tu. Ada juga bila lantik dia mengawal, dia lagi jadi penyamunzang. Pasal apa? Dia ada lesen pula untuk nak buat benda jahat. Ada juga. Jadi benda ni tak boleh kira lah. Kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Begitu. Tapi kadang-kadang yang menjadi tu pasal apa? Dia menjadi tu pasal tanggungjawab. Bila romboh tanggungjawab ke dia boleh jadi elok. Begitu. Maka anak-anak kamu ni kalau kamu nampak mereka ni macam nak bagi kahwin pun boleh kan, nak sara makan minum dan sebagainya, dah Tuhan kata bagi kahwin aku akan kayakan dia. Kaya maksudnya apa? Dia akan usaha kerja sehingga dapat rezeki. Bila dapat rezeki boleh makan minum, itu orang kaya, dia kata. Firman Allah, wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat luas pemberiannya, lagi amat ketahui dengan mereka itu. Tuhan boleh bagi rezeki kepada siapa yang dia nak.
Walaupun dalam bab-bab yang tertentu ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata, bagi orang yang memang tak mampu lah, dia rasa dia pun dengan masalah kesihatan, dengan apa, kalau menikah pun memang tak boleh kerja kerana masalah kesihatan, dan dia pun tak ada duit, miskin dan sebagainya, orang hak macam ni dinasihatkan supaya puasa. Kerana puasa itu menjadi wijak. Nabi kata wijak maksudnya perisai yang boleh mendinding nafsu dia daripada tak terkawal. Firman Allah, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaklah sungguh-sungguh memelihara diri daripada zina oleh segala mereka yang tiada dapat belanja nikah, yakni daripada mahar dan nafkah itu, sehingga kaya akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya, maka barulah menikah ia. Yakni orang yang tiada dapat belanja nikah, maulah sabar daripada nikah sehingga dapat belanja nikah itu baru menikah. Ada juga kes-kes yang macam ni. Yang dia ni macam kita kata tadi, dia tak boleh. Kalau sekiranya dia menikah pun dia tak nampak jalan, dia boleh ada rezeki untuk nak sara anak bini dia. Orang yang macam ni sabar. Puasa banyak-banyak supaya nafsu dia turun. Usaha banyak-banyak supaya dia dapat rezeki sikit sebanyak. Kalau nampak dia boleh kerja, boleh dapat rezeki, barulah menikah. Ada juga itu cara yang kedua. Firman Allah, wallazina yabtaghuna alkitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairah. Dan bermula segala mereka yang menuntut mereka itu akan kitabah daripada hamba yang milik oleh tangan kanan kamu itu, maka hendaklah kamu kitabah akan mereka itu jika kamu ketahui pada mereka itu ada amanah dan kuasa mencari harta pembayaran diri. Yakni mana-mana hamba yang minta pada pengulunya merdeka diri dengan bayang, maka hamba itulah kamu mukatabkan dia. Maka lafaznya umpama, aku mukatab akan dikau atas 2,000 pada 2 bulan, yakni sebulan 1,000. Maka manakala engkau bayang selesai, engkau merdeka. Maka jawab hamba, aku terima. Maka nama hamba itu ialah hamba mukatab. Ini pula dia main bab lain. Habis dah bab nikah ni, dia main cerita bab Islam nak menghapuskan sistem hamba. Kita tahu tuan-tuan, hamba boleh wujud apabila berlaku perang sabilillah. Kalau berlaku perang antara Islam dengan orang kafir. Kalau berlaku perang antara Islam dengan orang kafir. Kalau Amerika serang Iraq. Amerika serang Iraq dan orang Iraq tu kena tawan dengan tentera. Orang Amerika kena tawan dengan orang Iraq. Maka tawanan perang itu menjadi hamba. Pasal perang Amerika Iraq itu perang Islam dan bukan Islam. Perang itu jadi perang sabilillah. Kalau berlaku perang macam tu, ada balik hamba dalam dunia ni. Dan hamba, dia duduk bawah kekuasaan kita. Kita nak tepuih dia ke, kita nak pergi jual dia di market macam cerita Tiga Abdul juga, apakah semua, dia jadi balik cerita hamba ni. Pasar Tani ada satu tempat jual hamba. Dia akan ada satu tempat jual hamba. Nak jual berapa ribu kan, nak jual berapa ratus kan, tengok keadaan bumper dia macam mana, market dia macam mana, kau nampak kukuh, jual mahal sikit. Dia akan ada balik sistem hamba. Walaupun Islam sebenarnya tidak suka kepada sistem hamba. Islam tidak suka. Tetapi sistem hamba boleh berlaku balik dalam masyarakat. Bila berlaku sistem hamba ni, Islam salah satu cara untuk nak mengurangkan bilangan hamba ialah Islam memperkenalkan hamba mukatab. Kita ada hamba di rumah kita 5 orang. Kita nak bebaskan dia, kita kata dekat dia, baik, lah ni kalau kamu boleh bayar dekat aku RM3,000. Kalau kamu boleh bayar dekat aku RM3,000 dalam masa 3 bulan, aku akan bebaskan kamu. Dia kata, aku bagi masa dekat kamu 3 bulan, kamu pergi cari duit RM3,000 omai kat aku. Kamu boleh bayar RM3,000 tu omai kat aku bebas kamu. Hamba ni bila dengar syarat tu, dia kata okey. Mula pada hari ini, sehinggalah tempoh 3 bulan, aku akan cari duit RM3,000 untuk nak tebus diri aku, nak merdekakan diri aku. Bila jadi aja benda tu, hamba ni dipanggil hamba mukatab. Maka Islam memperkenalkan sistem hamba mukatab ini sebagai satu cara untuk nak mengurangkan bilangan hamba di dalam masyarakat manusia. Firman Allah, wa atuhum min malillahi allazi atakum, dan beri olehmu
Maksudnya kepada pengulu-pengulu yang ada hamba ni. Akan mereka itu daripada harta Allah yang kurnia ia akan kamu. Kita kata kat dia dalam masa 3 bulan hampir cari duit 3,000 buat main. Kalau boleh buat main 3,000, aku akan merdekakan hang. Bila kita kata lagu tu, kita pun disuruh supaya bagi duit sedekah dekat dia. Supaya 3,000 tu cepat didapat. Cepat diperolehi oleh dia. Disuruh kita ni bagi duit kita dekat dia ni. Dan disuruh pengulu tolong harta. Dan seumpamanya suruh pengulu ni bagi duit kepada dia. Hamba mukatab, dia boleh terima duit zakat. Hamba mukatab, dia boleh terima duit zakat. Kita boleh bagi duit zakat kita dekat dia supaya duit yang kita bagi tu dia himpun-himpun boleh dapat cukup. Seperti mana jumlah yang dijanjikan, supaya dengan itu dia boleh merdeka diri dia daripada jadi hamba. Dan perkurangkan bayarannya. Dan disuruh kepada pengulu ni supaya tolong bagi dia ni bebas daripada hamba cepat-cepat sikit. Perkuranglah. Janji mula bayar 3,000 dalam 3 bulan, perkurang tinggal 1,000 aja. Itu anjuran yang Islam bagi kepada pengulu-pengulu yang ada hamba ni, supaya manusia segera dibebaskan daripada perhambaan. Begitu. Firman Allah, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Dan janganlah kamu kerasi hamba perempuan kamu atas zina. Ini lagi peraturan tentang hamba. Kalau kita ada hamba, jangan duk paksa hamba perempuan kita ni suruh jadi pelacur, suruh berzina. Tak boleh. In aradna tahassuna, lebih-lebih lagi jika kehendak mereka itu, yakni hamba wanita itu nak pelihara diri mereka daripada perbuatan zina tadi. Dia tak mau, lebih-lebih lagi dia tak mau, kita tak boleh paksa dia, suruh dia melacurkan diri dia. Tak boleh. Litabtaru 'aradal hayatid dunya, kerana kamu nak menuntut akan harta hidup dunia. Dia kata, kita suruh dia melacur kerana kita nak buat duit daripada pelacuran itu. Tak boleh. Jadi ibu ayam, jadi bapa ayam dilarang. Walaupun ke atas hamba. Ke atas manusia biasa lagi tak boleh lah. Ke atas hamba pun tak boleh. Kita tak boleh guna hamba perempuan di rumah kita ni untuk jadi pelacur, yang duit pelacuran itu kita ambil untuk kesenangan hidup kita. Tak boleh buat macam tu. Dia kata turun ayat ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik dia. Ni nama ni cukup popular. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ketua munafik zaman Nabi. Kita cerita banyak kali dah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni pembesar Madinah. Dia orang besar di Madinah. Orang terkenal di Madinah. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia ni jadi tempat rojong orang Madinah. Pasal dia kaya, pasal dia orang tua, pasal dia orang yang berpengaruh, pasal segala-gala ada dekat dia. Jadi orang Madinah ada apa-apa hal pergi jumpa dia, apa-apa hal pergi jumpa dia. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila Nabi sampai di Madinah, orang dah beralih dah. Daripada duk pergi rojong dia, duk pergi tanya semua masalah kat dia, bila Nabi mai, orang pakat rojong Nabi, pakat tanya dekat Nabi. Maka timbul dalam hati dia dengki dan iri hati. Daripada orang baik boleh jadi macam tu kerana dengki. Selama ni apa pun hampa mai cari aku, nak kenuri hampa cari aku, nak apa semua mai cari aku, masalah cari aku, bergaduh laki bini cari aku, dengan kerana Muhammad mai hampa pakat pi kat dia, hampa tak heran kat aku, marah. Dengki. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam Quran pun ada sebut, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki ni dia makan pahala hak kita buat dah, seperti mana api makan kayu api kering. Cukup cepat dia makan. Dengki merosakkan, bukan merosakkan diri kita lah ni, hak kita buat dah no. Kita pergi Mekah buat haji, buat umrah, sedekah, baca Quran, zikir, macam-macam benda baik hak kita buat dah, hak boleh dah pahala tu boleh rosak balik dengan kerana dengki ni. Abdullah bin Ubay bin Salul apabila Nabi mai ke Madinah, dia mula dengki ke Nabi. Start daripada tu, dia sentiasa duk teropong tengok Nabi. Apa saja benda yang boleh digunakan untuk dijadikan modal jatuhkan Nabi, dia akan guna.
Abdullah bin Ubay bin Salul dengki tuan-tuan. Bila dengki dia anti-mai benda ni semua. Nak cari setiap benda yang Nabi buat. Ada saja benda yang dia akan buat bagi jadi cerita. Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni. Dia kata ke orang tak boleh kahwin lebih pada 4 yang dia menikah sampai belai-belai. Dia main dah. Dia duduk topong tengok. Apa lagi? Dia kata Nabi macam-macam benda dia buat keluar cerita pasal Nabi. Pum kata jadi fitnatul ifki yang kita baca di masjid ni hari tu ni. Fitnah ke atas Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Terus dia serang habis-habisan. Dia kata cuba tengok Nabi Muhammad bercakap bukan main, suruh orang perempuan jaga aurat, jaga orang perempuan pantang larang macam tu macam ni, mata suruh tengok bawah, tak boleh pakai gelang kaki, segala macam benda dia ajang kita. Cuba tengok apa jadi dekat bini dia. Abdullah bin Ubay bin Salul buat cerita. Cuba tengok apa jadi dekat bini dia. Bini dia sendiri, Sayyidatina Aisyah, bini dia sendiri. Cuba tengok buat kerja tak elok dengan Safwan, sahabat dia sendiri. Kita dah baca dah kisah tu dulu. Ini semua adalah kerja munafik yang berpunca daripada dengki kepada Nabi SAW. Yang modal munafik ini sangat membuka selera orang-orang yang tidak kuat iman. Mereka percaya cerita yang digembar-gemborkan oleh munafik ini. Ini yang berlaku. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, rupa-rupanya dia ni bukan setakat penyakit dengki kepada Nabi sahaja, bahkan dia ada satu bisnes baik dia punya. Apa dia? Dia itu meniaga dengan suruh hamba perempuan berzina. Tu dia kawan hak duk kecam Nabi itu berdanuk sampai macam tu. Abdullah bin Ubay bin Salul yang duk cari kesilapan, kesalahan, yang duk tabung fitnah kepada Nabi, dia tu sendiri berlemuan. Apa kerja dia? Kerja dia cari hamba-hamba perempuan duduk bawah tangan dia, dia suruh hamba-hamba perempuan dia jadi pelacur. Duit pelacuran itu dia ambil dan dia gunakan sebagai kekayaan, sebagai sumber kesenangan dia dalam hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Maksudnya, dan barang siapa yang kerasi akan mereka itu atas zina. Barang siapa yang paksa hamba perempuan dia suruh berzina, maka bahwasanya Allah Ta'ala daripada kemudian kerasi mereka itu amat mengampuni bagi mereka yang taubat, lagi amat kasih dengan mereka itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun dosa orang yang dipaksa suruh berzina tadi. Dia tak mau, tapi oleh kerana dia diancam, oleh kerana dia diugut dengan berbagai-bagai ancaman dan ugutan, dia terpaksa buat benda yang dipaksa dia buat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dia kerana Allah tahu dia mau ke dia tak mau sebenarnya buat benda tu. Allah Maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin." Dan sungguh telah kami turun kepada kamu itu beberapa ayat yang menyatakan hukuman dan khabaran yang ajaib-ajaib. Tuhan kata kami turun dalam Quran ini macam-macam ayat. Di antaranya kami turun dalam Quran ini berita yang ajaib-ajaib. Maksudnya apa? Maksudnya berita yang orang tak tahu betul ke tak betul, Tuhan buat turun dalam ayat Quran, orang tahu benda tu betul ke tak betul. Contoh dia kata iaitu kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apabila jadi fitnatul ifki, cerita Sayyidatina Aisyah dalam musafir bersama dengan Nabi, turun daripada bangsa dia tu, turun pi kerana nak qada hajat, kerana nak pi buang air. Lepas buang air, patah balik, main naik balik atas bangsa yang dibina atas unta ni. Masa dia naik ni, khatam hak duk kerja tarik unta tu, nampak Aisyah naik. Rupa-rupanya Aisyah bila naik-naik sedap kalung dia tak ada. Oh, jatuh di tempat dia pergi buang air tadi. Dia turun balik kerana nak pergi cari kalung. Masa dia turun balik, khadam tak nampak. Bila arahan suruh bertolak, suruh rombongan bertolak, khadam duk sangka Aisyah duk ada dalam tu, maka terus berjalan. Aisyah radhiyallahu anha cari-cari jumpa balik kalung dia, dia pun mai balik ke tempat tu, orang dah tak ada dah, orang dah tinggal dia. Ini cerita dia. Yang kemudiannya orang ni duk pergi, duk sangka dia duk ada atas kenderaan, dia duk tentu, maka Aisyah menangis seorang diri.
Kemudiannya dijumpai oleh sahabat Nabi yang bernama Safwan, yang memang Nabi tugaskan dia untuk ikut di belakang. Kok kalau ada orang tertinggal barang dan sebagainya, dia nak ikuti awak balik ke Madinah. Memang Aisyah yang tertinggal, bukan tinggal barang, tinggal Aisyah. Dia pun tengok Aisyah, dia tak cakap apa. Dia terus suruh Aisyah naik atas kenderaan dia heret kenderaan tu awak balik. Bila sampai saja di Madinah, ni munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang sentiasa berusaha keras nak cari kesilapan Nabi ni, nampak ke mata dia dulu. Tengok, tu dia kata, dapat dah kat aku. Terus pergi cerita dalam masyarakat, cuba tengok, isteri Nabi pun boleh berdua-duaan dengan Safwan, sahabat Nabi sendiri. Apa ke benda ni semua ni? Ini fitnah. Sehingga masyarakat pun bila dengar benda ni logik pada akal, mereka kata, oh teruk sungguh, apa Nabi ni, dia tak jaga bini dia sampai macam tu. Orang dah mula diracuni pemikiran dengan fitnah munafik ini. Maka orang tak tahu betul tak betul, orang tak tahu betulkah apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul kata ataupun Aisyah betul. Turun ayat Quran yang ajaib, yang menjelaskan bahawa Aisyah betul, Abdullah bin Ubay bin Salul inilah munafik yang berniat jahat. Ini satu daripada bentuk ayat Quran. Dia kata yang kedua daripada jenis khabaran mereka yang telah lalu daripada dahulu kamu. Quran juga menceritakan tentang kisah umat-umat dulu. Contohnya dia kata seperti kisah Yusuf dan kisah Maryam pada tuduhan mereka itu dan lepas mereka itu daripada tuduhan. Tuan-tuan, apa jadi kepada Nabi Yusuf? Siapa tahu Nabi Yusuf betul ke tak betul? Siapa tahu Nabi Yusuf betul ke tak betul? Dalam rumah tu cuma ada Nabi Yusuf dengan Zulaikha, isteri Raja Mesir. Zulaikha memang ada hati dekat Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tak layan dia sebab Nabi Yusuf tahu Zulaikha ini isteri kepada raja dia. Zulaikha ni duk simpan nafsu dia dekat Nabi Yusuf, sehinggalah satu hari waktu siapa pun tak ada, dia tutup semua pintu, dia hambat Nabi Yusuf. Dia hambat Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf tak mau, dia nak ajak buat benda tak elok, Nabi Yusuf tak mau. Lari, dia pegang koyak belakang baju Nabi Yusuf. Elok benda tu berlaku aja, raja balik, pum kata buka pintu. Dia jadi lagu remak Hindustan. Kan? Jadi dalam filem ni pun dia ambil sempena daripada kisah-kisah macam ni lah. Elok-elok tu. Perang kata koyak belakang baju Nabi Yusuf, pum pintu terbuka, raja sampai balik. Yang kata Zulaikha ni, dia tengok laki dia balik, raja pula lagi laki dia ni. Bila tengok laki dia balik dan buat. Kalau tidak, dia kata dia anti faham saya. Tuan-tuan, suami ni dengar satu orang lain nak main faham bini dia, biji mata jadi perton saga. Biji mata merah macam biji saga. Tengok Nabi Yusuf nampak halus-halus, dia kata aku ambil hang, aku beli hang, aku belah hang, bagi macam-macam dekat hang. Hak ni hang buat dekat aku. Bini aku pun anak jahanam. Siapa tahu siapa betul siapa tak betul? Dua orang mereka aja dalam rumah tu. Maka kesempatan ni diambil oleh orang-orang yang dengki kepada Nabi Yusuf. Pergi sebar cerita dalam masyarakat tu. Dia ni tunjuk lebay tapi perangai. Benda macam ni memang dia tangkap dalam hati orang ramai. Bila dengar-dengar, oh aku tak sangka. Tengok nampak okey. Rosak nama Nabi Yusuf. Nabi pun kena macam tu. Sehinggalah Allah turun ayat Quran, Allah menjelaskan Yusuf betul. Di samping Allah hantar mai budak kecil yang kemudiannya menjadi saksi. Budak kecil yang tak boleh bercakap, tiba-tiba dengan izin Allah boleh bercakap. Dia kata tengok siapa baju cari. Kalau sekiranya Yusuf baju dia cari belah depan, Yusuf jahat. Kalau baju dia cari belah belakang, dia baik. Kalau cari belah depan, maksudnya dia nak buat perempuan tu duk tolak, koyak baju belah depan. Tapi kalau cari belah belakang, makna dia nak lari daripada perbuatan tak elok, koyak belah belakang. Allah nak tolong. Dan turun ayat Quran menjelaskan Nabi Yusuf tak salah. Demikian halnya dia kata dengan kisah Maryam, turun juga dalam Quran. Satu orang perempuan yang suci bersih, tidak pernah buat benda dosa, tidak pernah terlintas dalam hati nak buat benda dosa. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan satu ujian, dia mengandung sedangkan dia tak ada suami. Apa orang nak kata? Satu orang perempuan boleh mengandung sedangkan tak ada suami. Ni apa cerita ni? Semua orang akan kata Maryam berzina.
Walaupun orang tahu Maryam mempunyai track record yang cukup baik, dia tak pernah buat benda tak elok. Tapi benda yang macam ni sebar dalam masyarakat macam api sambang petrol. Dia kata tak sangka Maryam ni nampak macam orang perempuan yang baik-baik boleh buat kerja macam tu sampai perut besar. Allah turunkan juga menjelaskan bahawa Maryam sebenarnya tidak bersalah. Maryam adalah satu orang manusia yang suci bersih. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu kepada seorang nabi, iaitu Isa Al-Masih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni semua turun dalam Quran. Dan dia kata pengajaran bagi segala hamba yang takut Allah. Dengan junjung suruhnya dan junjung segala tegahnya. Ambil timbang fikir rundin pada tuduh dan yang kena tuduh. Itu dia. Quran bagi ingat dekat kita, sebelum kita nak tuduh apa-apa dekat satu orang, ambil timbang, ambil fikir, ambil runding elok-elok. Jangan tuduh sebarangan. Jangan sesenang-senang hati kita, sewenang-wenang kita nak kata apa kita kata. Tapi sebelum kita kemukakan satu tuduhan kepada satu-satu orang, ambil timbang elok-elok benda tu. Menasabahkah dia ni? Ambil fikir elok-elok. Dia kata ambil runding baik-baik. Jangan segera dan melulu di dalam menuduh. Dan juga ambil fikir akan akibat yang akan ditanggung oleh orang yang kena tuduh. Orang yang kena tuduh tu macam mana merana dia, macam mana merana keluarga dia kerana tuduhan yang tidak ada asas itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh. Bermula Allah Taala itu Tuhan yang menerangkan langit dan bumi dengan matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang bagi cahaya kepada langit bumi semua kita ni. Allah yang datangkan cahaya itu. Kata Ibnu Abbas, Allah Taala hidayah akan segala yang di dalam langit dan segala yang di dalam bumi. Dengan turun masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nurnya, yakni nur Allah itu seperti tingkap yang ada padanya pelita. Ini susah sikit ni. Dia bawa satu perbandingan yang susah. Kita baca dulu. Al-misbahu fi zujajah. Bermula pelita itu pada dalam kaca, iaitu kandil. Kandil ni bahasa Arab. Orang putih curi bahasa Arab, dia kata candle. Kan, kandil. Kandil ni bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang tertua. Nabi Adam AS asalnya syurga. Bahasa syurga ialah bahasa Arab. Lughah al-Arabiyah ni, bahasa Arab ni, lughatul Quran dia adalah lughah bahasa Al-Quran, dan bahasa Al-Quran ni dia adalah lughatul jannah, bahasa syurga. Nabi Adam dulu duduk dalam syurga. Bahasa Arab ini adalah bahasa syurga. Bahasa Arab adalah bahasa yang tertua. So lilin tu Arab panggil kandil. Orang putih curi dia panggil candle. Melayu ni lagi sakan punya curi lah. Sampai habis semua. Kan? Bukan cakap Arab dia curi sikit, Melayu dia curi sikit kan. Arab apa dia? Syak wasangka. Syak tu bahasa Arab. Wa tu pun bahasa Arab. Wa makna dia dan. Sangka tu bahasa Melayu lah. Dia kata syak wasangka. Dia kata curi. Kan? Curi bahasa orang putih ni saya kira lah. Kan? Bahasa Melayu betul-betul apa dulu saya mengaji dulu. Bahasa betul-betul Melayu ni apa ya? Yang ada kan? Kita adalah pencuri sebenarnya. Kan? Jadi macam tu. Baik. Dia kata bermula pelita itu duduk dalam kaca, iaitu kandil, candle. Pelita tu duduk ada dalam kaca. Wazujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kandil itu pula bercahaya-cahaya seolah-olahnya bintang yang bersinar-sinar. Tuhan nak buat satu perumpamaan. Tuhan nak kata orang yang beriman itu, nak umpamakan orang yang beriman itu, dalam dada dia ada iman. Iman dalam dada orang yang beriman itu umpama cahaya. Tuhan nak abang yang tu, umpama cahaya. Cahaya yang diletakkan dalam satu lubang. Mishkat. Mishkat dalam bahasa Quran tadi tu, mishkat ni lubang yang tak tembus. Kalau tingkap ni dia tak panggil mishkat, sebab lubang tembus keluar. Lubang tak tembus. Dinding ni tebuk satu lubang, tapi masih ada dinding lagi di dalam. Tebuk masuk ke dalam lagu tu, letak cahaya, letak satu pelita di dalam lubang tu. Itu dia panggil mishkat. Maka Allah nak umpamakan orang yang beriman tu, dalam diri dia ada iman. Iman tu umpama cahaya.
Cahaya yang macam mana? Cahaya yang diletakkan dalam satu lubang. Maksudnya iman yang diletakkan dada manusia. Dalam lubang itu pula diletak satu pelita. Yang pelita duduk dalam kaca. Nampak pelita dalam kaca tu macam bintang yang bercahaya. Tuhan nak kata orang yang beriman ni, kalau dia betul-betul beriman, dalam dada dia ada cahaya keimanan. Yang apabila tengok penduduk langit, tengok manusia beriman ni, dia nampak macam ada bintang yang bercahaya dalam dada orang yang beriman ni. Tuhan nak buat umpama tu macam tu. Nak tunjuk kata mulia manusia kalau dia jadi orang yang beriman. Macam hadis yang banyak ustaz-ustaz duk baca dalam majlis ilmu. Hadis yang menceritakan Allah mempunyai malaikatan sayyaratan fudlan. Allah mempunyai gerombolan malaikat-malaikat yang mereka ini sayyaratan, yang bersifat mobile, bergerak. Mereka ni sentiasa bergerak di atas angkasa sana. Malaikat Allah ni duk bergerak, sentiasa bergerak di atas angkasa sana. Daripada angkasa sana, malaikat tengok mai ke bumi tempat kita duduk ni, di mana tempat yang diadakan majlis ilmu, mereka akan nampak cahaya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malaikat yang sayyaratan fudlan ni ada bergerak ni, dia nampak Masjid Tikam Batu ada cahaya, dia nampak Masjid Padang Temusu ada cahaya, dia nampak Masjid Muzaffar Shah ada cahaya, dia nampak Surau Taman Sejati ada cahaya, dia nampak tempat-tempat ni ada cahaya yang bergemerlapan. Malaikat nampak tempat yang ada majlis ilmu ni nampak bercahaya. Dan malaikat ni, Nabi kata dia turun daripada awang-awangan di atas tu, dia turun mai di tempat yang bercahaya ni, dan malaikat ni duduk sama dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Sama ada kita percaya ataupun kita tak percaya, kiri kanan kita, depan belakang kita, celah-celah kita ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita mengikuti majlis ilmu Allah. Dia pun duduk ada sama dengan kita. Dan malaikat-malaikat ni pula duk dengar ni apa yang kita cakap, dia dengar apa yang orang duk mengaji ni, duk teringat, duk sebut, duk kata dan sebagainya. Dan malaikat ni bila habis majlis ilmu, mereka akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya malaikat ni, apa yang kamu tengok di atas bumi sana? Malaikat akan bagi report pada Tuhan. Malaikat kata, aku jumpa orang-orang di atas muka bumi sana, mereka dengar ayat-ayat kamu, mereka dengar hadis-hadis Nabi kamu, kekasih kamu. Tuhan tanya mereka, ada mereka minta apa-apa masa kamu duduk sama dengan mereka tadi? Malaikat bagi report pada Tuhan. Malaikat kata mereka minta sesuatu kepada kamu. Tuhan kata apa? Betul mereka minta sesuatu daripada aku pasti bagi apa yang mereka minta. Tuhan kata. Tuhan tanya ada apa lagi? Kata malaikat, mereka minta ampun pada kamu. Tuhan kata dekat malaikat, kalau keampunan yang mereka minta, aku tentu ampunkan mereka. Kemudian di kalangan malaikat ni pula kata pula dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dalam ramai-ramai hadut mengaji tadi ada seorang, dia kata. Ada seorang yang dia ni berjalan di luar majlis ilmu ni. Dia berjalan. Dia tak ada niat pun nak main mengaji dalam majlis ilmu. Kebetulan dia lalu, dia tengok orang ramai. Dan dia singgah. Hak main ni memang main kerana malam ni ada mengaji. Dia ni tak, hak seorang ni dia bukan main nak mengaji. Dia kebetulan lalu tengok ramai ada apa. Kenuri ke apa lah. Dia pun singgah. Dia singgah bukan tujuan nak mengaji. Dia singgah tengok ada majlis ilmu. Secara tidak dirancangkan dia duduk sekali dalam majlis ilmu tu. Macam mana dengan dia ni? Malaikat tanya Tuhan. Tuhan kata apa? Walahu ghafartu. Tuhan kata dan baginya keampunan aku. Tuhan kata. Tak ada plan ni, tak ada rancangan nak main mengaji ni. Sambil aja tengok singgah. Dia ni pun dapat keampunan Allah. Apatah lagi hak main atas niat. Purposely niat dia nak main mengaji. Lebih-lebih lagi Allah nak ampunkan dosa orang yang nak mengaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang kata agama kita ni dia encourage kita banyak. Dia cuba nak bangkitkan semangat kita untuk dekat dengan ilmu agama, dengan agama ni. Cukup banyak encouragement dalam agama ni. Tapi dia galakkan, dia nak galak kita suruh mengaji ilmu agama ni, dia galak kita cukup kuat. Tapi kalau kita tidak manfaatkan galakan ini, kita jadi manusia rugi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dinyala pelita itu daripada zait, pohon kayu yang berkat,
iaitu kayu zaitun. Pokok zaitun. Minyak dia dinamakan minyak zait. Pelita yang kata duduk di dinding bercahaya tadi ni, pelita yang duduk dalam kaca, yang mengeluarkan cahaya, yang cahaya dia ni diumpamakan macam iman yang ada dalam dada manusia ni. Pelita tu adalah pelita yang menyala daripada minyak zaitun, dia kata. Iaitu minyak yang terhasil daripada satu pohon kayu yang mubarakah, yang penuh keberkatan, iaitu pohon kayu zaitun, dia kata. Tiada bangsa kayu sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh, tetapi antara keduanya. Ini pokok zaitun, tuan-tuan. Kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita beli. Kita duk beli buah zaitun, duk balik mai dan sebagainya. Kita tak pernah tahu yang kata apa istimewa buah zaitun, pokok zaitun ni, apa istimewa dia. Pokok zaitun, tuan-tuan, dia tak tumbuh di sebarang tempat. Dia hanya tumbuh di satu tempat. Yang tempat tu tanah tinggi, yang tempat tu boleh terima matahari naik dan matahari jatuh. Kalau dia tumbuh di bawah bukit, mungkin dia hanya terima matahari naik aja. Bila mai matahari jatuh, ada terlindung bukit. Kalau dia tumbuh tepi bukit balik ni, mungkin dia terima masa matahari jatuh aja, masa matahari naik dia tak terima. Tapi yang kata pokok zaitun ni, dia tidak tumbuh di tempat yang terlindung. Dia hanya akan tumbuh di tanah tinggi yang tempat tu boleh menerima cahaya matahari naik dan matahari jatuh. Ini pokok zaitun. Dahsyat, tuan-tuan. Tuhan dia buat satu benda yang spesial dalam dunia ni. Tuhan memang dah dibuat dengan tujuan nak tunjuk benda ni spesial. Maka tidak heran dalam Quran ada satu surah tentang surah At-Tin ni. Wat-tini waz-zaitun. Dia sebut ni, surah pokok zaitun ini. Punya istimewanya dia macam ni, dia kata. Dan dia duduk antara keduanya, antara matahari naik dengan antara matahari jatuh. Dia kata, iaitu banyak tumbuh di negeri Syam, Syria, dan sebahagian Jordan ni. Itu adalah negeri Syam. Baitul Muqaddis satu lagi. Itu dia punya area yang dikatakan negeri Syam lama dulu ni. Ialah awal kayu yang tumbuh dalam dunia. Dan dia di antara pokok yang mula-mula tumbuh dalam dunia ni. Pokok zaitun ini. Dan awal yang tumbuh kemudian daripada tufan. Tufan maksud dia banjir. Maksud tufan ialah zaman Nabi Nuh. Dan zaman Nabi Nuh kita semua baca cerita macam mana Allah suruh Nabi Nuh buat kapal tengah padang pasir dan sebagainya. Siap saja kapal itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, hujan turun, bumi muntah telur air dan sebagainya, banjir seluruh dunia. Bila banjir seluruh dunia ni, tak ada satu pokok yang tinggal hidup di atas dunia ni. Habis selesai surut air banjir tu, pokok yang mula tumbuh sekali ialah pokok zaitun. Ini hebat yang kata pokok zaitun ini. Dan tumbuh pada tempat segala anbiya, iaitu bumi Syam, kawasan Nabi-Nabi. Baik, dia kata dan doa baginya 70 anbiya dengan penuh keberkatan. Nabi ada ramai, Rasul ada 25. Anbiya, Nabi-Nabi ni 70 orang berdoa kepada Allah, mohon keberkatan diberikan kepada pokok zaitun ini. Begitu. Setengah daripada mereka itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis cerita Nabi Muhammad doa supaya keberkatan diberikan kepada pokok zaitun. Begitu. Firman Allah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashu nar. Hampirlah zaitnya sahaja itu menyala-nyala kerana bergemilangan cahayanya, dan jika tiada sentuh akan dia oleh api sekalipun. Yang kata minyak zaitun ni, kalau dia memang minyak zaitun betul, minyak ataupun sendiri nampak macam ada cahaya. Kalau minyak zaitun asli, memang minyak zaitun betul, minyak itu sendiri nampak bergemilangan cahaya. Macam madu lebah lah kan. Ada hak betul, ada hak gula merah, ada macam-macam. Kalau hak betul dia ada cara nak kenai madu lebah betul ni, ada cara nak kenai dia. Kalau gula merah pun dia ada macam-macam lah. Macam tu lah minyak zaitun pun, dia nak abang kat kita minyak zaitun, tak tahu betul tak betul lagi. Kalau hak betul, dia kata minyak tu sendiri macam bercahaya, belum dipasang api lagi pada dia. Dia kata nurun ala nur, iaitu seperti nur serta nur. Maka nur Allah bagi orang mukmin itu ialah hidayahnya, nur atas nur iman. Itu dia.
Orang yang beriman ni dia mendapat nur atas nur. Nur yang Allah bagi itu ialah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah diberi ke atas iman yang ada di dalam diri dia. Kita dah ada iman, tuan-tuan. Kita orang Islam, kita beriman. Tapi kadang-kadang kita tak dapat juga hidayah Allah. Berapa ramai orang Islam beriman kepada Allah tapi tak dapat petunjuk Allah. Dia jadi orang Islam, dia semayang, dia puasa, dia pergi Mekah buat haji dan sebagainya, tapi dia menentang Islam. Dia Islam, ada iman dalam hati dia. Kalau tak ada iman, dia tak semayang. Dia orang Islam, ada iman dalam hati dia, tapi dia tak dapat hidayah. Tapi manusia yang Islam, yang beriman kepada Allah, dan dia sangat-sangat nak menyanjung tinggi agama Allah, dia adalah orang yang mendapat nur di atas nur. Dia sudah ada iman, dapat pula hidayah daripada Allah pada dia. Begitu. Firman Allah, yahdillahu li nurihi man yasha. Hidayah Allah bagi nurnya, yakni agama Islam itu mereka yang dikehendakinya. Oh, itu dia. Hidayah Tuhan ni Tuhan bagi pada siapa hak dia nak. Tak semua orang boleh dapat hidayah Allah. Siapa dapat, syukur banyak-banyak pada Allah. Siapa dapat, syukur banyak-banyak pada Allah. Begitu. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas, dan perbuat oleh Allah Taala akan misal bagi manusia. Menghampir bagi faham mereka itu. Kadang-kadang dalam Quran ini Allah buat turun mai contoh perumpamaan, misal. Supaya bila bawa contoh orang mudah faham. Kita kadang kita nak terang ke orang, kita tak buat contoh, orang tak faham. Allah nak umpamakan orang yang berilmu, ilmu banyak, tapi dia tak beramal dengan ilmu yang ada kat dia. Allah umpamakan kamatsalil himari yahmilu asfara. Sama macam himar yang pikul atas belakang dia asfara, kitab-kitab yang banyak. Himar, orang galah atas belakang dia, dia usung, dia bawa kitab ni, berapa punya banyak kitab di atas belakang dia, tapi dia tetap himar juga. Itu perumpamaan. Orang yang ada ilmu, yang reti, yang faham dan sebagainya, tiba-tiba dia bercakap menentang ilmu yang ada dalam diri dia. Dia macam himar yang memikul kitab atas belakang. Bila Tuhan bawa contoh macam tu, ada orang panas telinga. Jadi kita kata kat aku lah. Bukan kata kat hang, kata kat siapa-siapa yang memiliki sifat macam yang Allah sebut dalam Quran. Bukan kata kat dia. Allah tidak sebut himar tu siapa-siapa nama. Cuma Allah kata siapapun kalau sekiranya dia diberikan kefahaman, diberikan ilmu, tapi dia tak beramal macam ilmu yang ada dalam diri dia, kamatsalil himari yahmilu asfara. Dia macam himar yang memikul kitab-kitab. Perumpamaan itu dibawa kepada kita dengan tujuan supaya kita nampak apa yang Tuhan nak bagi tahu. Betapa ruginya orang yang ada ilmu tapi tak mau nak beriman dengan ilmu dia. Rugi. Seperti mana ruginya himar. Bawa kita punya teruk, tapi dia tetap himar juga. Begitu. Kata dia, dan perbuat oleh Allah Ta'ala akan misal bagi manusia. Menghampirkan bagi faham mereka itu. Supaya ambil i'tibar. Jalan yang bawa beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya bila dapat contoh-contoh pengajaran ni, dia faham. Dan mudah-mudahan dia beriman dengan Allah. Firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala dengan tiap sesuatu itu amat mengetahui. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Pada beberapa rumah, yakni masjid, yang telah izin Allah bahawa dita'zim akan dia dan disebut padanya akan namanya dengan tauhid Allah, dan semayang baginya padanya dengan pagi-pagi dan petang-petang. Lepas ini kita masuk ayat tu. Dia nak cerita dekat kita lepas ni, ayat yang akan datang ni. Kita bulan depan, bulan akhir untuk kuliah ilmu. Sebab bulan yang berikutnya dah masuk puasa. Dah masuk puasa, tuan-tuan tengok betapa masa berjalan begitu cepat, kan? Kita rasa baru lagi puasa, Jumaat pula dah bulan puasa. Dan Jumaat lagi rasa cepat. Kita rasa baru lagi semayang Jumaat, mai hari Jumaat pula. Masa cukup cepat. Kita rasa macam sedang umur dah masuk 41. Berasa macam baru balik begitu. Kan? Umur 41. Masa, kan? Takut tuan-tuan. Bila kita tengok masa ni, dia kata al-waqtu kasuyuf.
Al-waqt kasuyuf. Masa ni dia macam pedang. Tak kena gaya, dia katam kita. Kita tak atok masa kita bagi elok, memang kita binasa dengan pedang. Binasa kita. Sedang-sedang umur dah masuk 40 dah. Kita muhasabah balik, semak-semak balik apa yang kita tahu tentang agama. Allahu Akbar. Tak banyak mana yang kita tahu tentang agama. Tak banyak mana benda yang kita tahu tentang agama. Banyak lagi benda kita tak tahu. Sedangkan umur kita dah senja. Umur dah senja dah. Kita masih tak tahu banyak benda. Kalau banyak benda tak tahu, bermakna banyak benda kita buat salah. Kita tak tahu. Kita buat rupanya tak betul benda yang kita duk buat tu. Menyebabkan amalan kita tertolak. Kerana buat salah. Hak kita buat kita duk sangka betul, rupanya salah. Contoh kita ambil satu je. Berapa ramai orang semayang. Tapi semayang dia tidak ada tamak ninah. Sedangkan tidak ada tamak ninah itu membatalkan sembahyang. Tamak ninah itu ruknun min arkanis salah. Dia kata satu rukun daripada rukun sembahyang. Yang kata rukun tu bila tak ada dia batal ibadat tu. Kalau Fatihah itu rukun, kita saja tak mau baca Fatihah, batal rakaat itu. Maka tamak ninah itu rukun. Berapa ramai orang semayang tak ada tamak ninah sedangkan cukup rajin semayang. Pasal apa dia tak ada tamak ninah dalam semayang dia? Pasal dia hanya rajin semayang tapi tak rajin mengaji. Maka dia tak tahu kata tamak ninah itu rukun dalam semayang. Berapa ramai orang yang rajin baca Quran, berzikir, buat ibadat macam-macam, puasa sunat, semayang malam dan sebagainya, tapi dalam diri penuh dengan hasad dengki. Sedangkan dalam Quran pun Tuhan sebut, hadis Nabi pun sebut tentang innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad dengki makan pahala yang kita dah buat. Macam mana api makan kayu api yang kering. Dia tak mengaji, dia tak tahu. Maka dia rajin beribadat, tapi dalam masa yang sama dia duk cucu api bagi makan segala pahala ibadat yang dia buat. Jadi mengaji kita ni tuan-tuan bukan nak makin besar diri, bukan nak makin jual, bukan nak tunjuk kata kita ni yang paling betul, orang lain tak betul. Tapi kita mengaji kerana nak betul. Hak mana tak betul pada diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan kata jaga, pelihara diri kamu dulu dan keluarga kamu daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita punya dua belah kepala duk tengok orang nak kena neraka, kita tak sedang kita sendiri api duk belakang kita. Jadi pengajian ini sepatutnya dia mendekatkan kita dengan Allah. Bukan pengajian menyebabkan kita semakin takabur, sombong, juak sehingga kita terpelanting jauh daripada rahmat dan kasih sayang dan belas kasihan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sifat-sifat mazmumah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada terjebak di dalam amalan yang merugikan kita di hari akhirat. Sebelum lupa, kita punya kuliah di Masjid Badawi hari Jumaat ini ditunda ke Jumaat lagi satu. 27. Jumaat nak main ni tunda ke Jumaat lagi satu, 27 hari bulan. Pasal dia bertembung dengan majlis tilawah Quran yang diadakan di kawasan berdekatan dengan masjid. Jadi kita tunda ke hari Jumaat lagi satu. Jadi minta tuan-tuan tolong abang dekat sahabat-sahabat kita, takut mereka turun pergi pulih pahala, bukan tak boleh pahala kalau pergi tu. Tapi lepas tu dia mati, habis balik pahala dia. Dia pergi tak ada. Dia kata awak hari tu dia main tikam batu tak abang. Patut. Habis. Jahat langkah main tadi boleh pahala dah. Marah, cancel balik pahala dia. Jadi kita abang awal-awal, tuan-tuan tolong abang kawan-kawan, takut-takut dia turun pergi jadi macam yang kita sebut tadi. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadith wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sufyan ibni Abi Zuhair
radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftahu Syam fayakhruju minal Madinah qaumun bi ahlihim yabisun wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun summa yuftahu al-Yaman fayakhruju minal Madinah qaumun bi ahlihim yabisun wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun summa yuftahu al-Iraq fayakhruju minal Madinah qaumun bi ahlihim yabisun wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yuftahu Syam, kata dia, dibuka negeri Syam. Syria hari ini, Syria. Sebaik-baik sahaja dibuka negeri Syam, fayakhruju minal Madinah qaumun bi ahlihim yabisun. Maka berduyun-duyun orang Madinah meninggalkan Madinah untuk pergi duduk di negeri Syam. Nabi cerita pada kita tentang sikap penduduk Madinah masa itu. Mereka rasa seolah-olah Madinah ni tempat yang agak ketinggalan, dan mereka merasakan seolah-olah Syam itu tempat yang maju untuk dibuat tempat perniagaan. Mereka orang Madinah, mereka anak kelahiran Madinah, mereka besar di Madinah. Apabila sahaja buka negeri Syam, apabila tentera Islam tawan negeri Syam dan buka negeri Syam, tiba-tiba orang-orang Madinah tinggal Madinah, pakat-pakat pindah pergi ke Syam. Nabi bagi komen, Nabi kata wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Nabi kata sedangkan Madinah tetap lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Hadis ni Nabi SAW nak cerita pada kita tentang kelebihan Madinah. Semalam kita baca beberapa buah hadis di surau Bagan Tambang. Kita cerita tentang kelebihan Madinah. Malam ni kita sambung lagi tentang kelebihan Madinah. Seperti yang saya kata semalam, cuti sekolah ni ramai orang nak pergi umrah. Dan ramai orang yang pergi haji, pergi umrah, dia tak tahu tempat-tempat yang dia pergi tu. Dia tak tahu. Dia pergi ziarah makam Rasulullah, dia pergi Masjid Quba, dia pergi Masjid Qiblatain, dia pergi banyak tempat. Tapi dia pun tak tahu apa istimewa tempat-tempat itu sehingga akan menjadi tempat pilihan untuk ziarah orang yang pergi ke sana. Di antara keistimewaan Madinah itu, kita baca semalam bahawa Nabi SAW sudah sebut di dalam hadis dia. Nabi kata Madinah itu kalkir. Dia kata ala innal madinata kalkir. Semalam Nabi kata ketahuilah Madinah itu macam dapur tukang besi. Tukang besi bila dia bakar besi, dia jadi taik. Besi itu jadi taik. Maka orang yang masuk ke Madinah, dia bawa taik, dia bawa dosa masuk ke Madinah. Apabila dia keluar daripada bumi Madinah, dikikis segala taik besi ini, dikikis segala dosa dia, sehinggalah dia keluar daripada Madinah hal keadaannya bersih dari dosa. Itu janji Nabi SAW kepada orang yang ziarah Madinah. Hebat Madinah ni. Dan kita tengok semalam hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata ala anqabil Madinah
malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Nabi kata di setiap pintu masuk ke Madinah itu Allah letakkan malaikat untuk jaga. Dan malaikat ini tidak akan benarkan Dajjal dan juga penyakit seperti ta'un masuk ke dalam Madinah. Madinah ni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang kiamat. Dajjal akan sampai ke setiap pelosok negeri kecuali Makkah dan Madinah. Malam ni kita tengok pula hadis Nabi SAW bersabda, Nabi melahirkan rasa kesal, rasa tak seronok dengan sikap sebahagian penduduk Madinah. Mereka anak jati Madinah, tetapi apabila sahaja dibuka negeri Syam, mereka tinggal Madinah, mereka pindah pergi ke Syam. Nabi kata wal madinatu khairul lahum, sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka untuk dijadikan tempat tinggal. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Kemudian Nabi kata summa yuftahul yaman fayakhruju minal madinah qaumun bi ahlihim yabisun. Sebaik-baik sahaja dibuka negeri Yaman, maka berduyun-duyun penduduk Madinah dengan keluarga mereka sekali pindah daripada Madinah pergi ke Yaman. Nabi kata wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, sedangkan Madinah tetap lebih baik daripada Yaman kalau mereka mengetahui. Nabi kata lagi summa yaftahul Iraq, kemudian dibuka negeri Iraq. Fayakhruju minal madinah qaumun bi ahlihim. Begitu jugalah orang-orang Madinah dengan keluarga mereka berduyun-duyun pakai keluar daripada Madinah untuk pergi ke Iraq. Wal madinatu khairun lahum. Nabi kata sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis-hadis yang kita baca tu dapatlah kita simpulkan bahawa sesungguhnya Madinah itu adalah satu negeri yang cukup baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu qala, kata dia marra bi Abdurrahman ibni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala qultu lahu kaifa sami'ta abaka yadhkuru fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa? Qala abi dakhaltu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitin ba'd nisa'i faqultu ya Rasulullah ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala taqwa? Qala fa akhadha kaffan min hasba fa daraba bihi al-ard thumma qala huwa masjidukum hadha ay al-masjidul Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Salamah pada satu hari dia tanya Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Abdurrahman ni anak kepada Abu Sa'id Al-Khudri, nama yang selalu kita dengar. Abu Salamah tanya kepada anak Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, pernah tak kamu dengar bapa kamu tanya Nabi tentang masjid yang dibina di atas asas taqwa? Dia tanya anak Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, kamu pernah tak dengar bapa kamu Abu Sa'id Al-Khudri? Kot-kotlah dia Abu Sa'id Al-Khudri pernah tanya Nabi, mana satu masjid yang paling baik? Masjid yang dibina di atas asas taqwa. Kata budak ni, ada. Aku pernah dengar bapa aku cerita pada aku bahawa sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'd nisa'i. Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku pernah pergi ke rumah salah seorang daripada isteri Nabi.
Nabi duduk di rumah salah seorang isteri dia, dan aku pergi jumpa Nabi di rumah salah seorang daripada isteri dia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Aku tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayyul masjidaini allazi ussisa ala taqwa. Abu Sa'id Al-Khudri, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, di antara dua masjid, Masjidil Haram di Makkah dengan Masjid Nabawi, mana satu di antara dua masjid ni yang didirikan di atas asas takwa? Oh, cuba tengok, dia buat bandingan dua-dua hebat. Masjidil Haram yang ada Kaabah tu dengan Masjid Nabawi. Di antara dua ni, yang mana satu ussisa ala taqwa, diasaskan pembinaan dia di atas rasa takut pada Allah. Kata dia, fa'akhadha kaffan min hasba. Bila dia tanya tu, Nabi SAW cekak tanah satu cekak. Ambil tanah satu genggam, fadaraba bihil ard, baling balik turun ke tanah. Abu Sa'id Al-Khudri kata, Nabi sebaik-baik sahaja dia tanya mana satu masjid yang lebih baik yang didirikan di atas asas taqwa, Masjid Mekah ataupun Masjid Madinah. Sebelum Nabi jawab, Nabi cekak tanah, kemudian fadaraba bihil ard, dia baling pasir yang dia genggam tu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, huwa masjidukum hadza. Nabi kata, masjid yang didirikan di atas takwa pada Allah ialah masjid ni. Dia kata, dia tunjuk Masjid Nabawi, iaitu Masjid Madinah. Pasal apa? Pasal Masjidil Haram bukan Nabi yang bina. Masjidil Haram start daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Masjid Nabawi, Nabi yang suruh bina dan Nabi turut serta dalam pembinaan dia. Maka Nabi kata, masjid yang dimaksudkan itu huwa masjidukum hadza, masjid kamu ni. Nabi kata. Kata rawi hadis ini, dia kata al-masjidul Madinah, iaitu Masjid Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rijal illa ila thalathati masajid, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, janganlah kamu susah-susah untuk musafir jauh-jauh. Nabi kata, la tushaddur rijal, jangan kamu menyusah diri kamu nak pergi berjalan jauh-jauh. Nabi kata, illa ila salasati masajid, melainkan kalau kamu nak pergi berjalan jauh, pergilah ketiga masjid ni. Nabi kata, tak usah duk pasang cita-cita nak berjalan jauh-jauh lah. Nak pergi Amerika, nak pergi London, nak pergi Los Angeles, tak payah. Tak payah tanam cita-cita, tanam azam nak pergi tempat jauh-jauh. Tapi kalau kamu nak pergi juga tempat yang jauh, pergilah ketiga masjid ni. Apa dia? Masjidi hadza. Dia kata, pergi ke masjid aku ni, Masjid Madinah. Wa Masjidil Haram, kalau nak pergi jauh juga, pergi ke Masjidil Haram di Makkah. Wa Masjidil Aqsa, dan kalau nak pergi jauh, pergilah sampai ke Palestin sana, tengok Masjidil Aqsa. Kalau sekiranya kamu teringin nak berjalan jauh, pastikan 3 destinasi ini menjadi pilihan utama kamu. Setelah kamu pergi ke 3 tempat ni, kamu nak pergi jauh, pergilah. Tapi pastikan tempat ni menjadi tempat pilihan kamu mula-mula untuk kamu pergi ke satu negeri yang jauh. Kata Nabi SAW. Di samping itu ada banyak hadis lagi yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan beberapa buah masjid lain, seperti Masjid Quba. Masjid Quba, hadis daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in rakiban
wa mashiyan fayusalli fihi raka'atain. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Semua ni hadis sahih, kita ambil daripada sahih Muslim. Nabi SAW diceritakan oleh Ibnu Umar bahawa sesungguhnya baginda sentiasa akan hadir ke Masjid Quba. Sama ada Nabi pi itu rakiban, naik kenderaan. Wa masyian, kalau tak ada kenderaan, jalan kaki. Nabi pi juga berjalan kaki pun. Fayusalli fihi raka'atain. Bila sampai, Nabi semayang di dalam Masjid Quba 2 rakaat. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan pergi Mekah, pergi Madinah, jangan lupa ziarah tempat-tempat ini dan pastikan kita semayang di masjid-masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah tambah lagi limpah taufik dan hidayahnya kepada orang-orang yang kasih Nabi dengan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat i'tibar daripada muqaddimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Kita sampai di muka surat 63. Muka surat 63. Kita sambung tafsir surah Taha. Kita masih lagi berada di bawah tafsir surah Taha. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Dan seperti yang demikian itulah kami turun akan dia, yakni Quran itu. Quran dalam bahasa Arab. Supaya faham mereka itu, ketahui bahawa tiada ia daripada kuasa manusia. Banyaklah ayat yang macam ni dalam Quran. Tuhan nak menceritakan tentang i'jazul Quran. I'jaz maknanya mukjizat. Quran itu satu mukjizat. Orang yang paling pandai bahasa Arab tak boleh reka ayat seumpama ayat Quran. Jangan kena ting nak menandingi kehebatan bahasa dia, nak menyamai keindahan bahasa pun sudah tidak mampu. Itu cerita dia. Kalau dia karang ayat dalam bahasa Arab habis sedap bagi orang baca. Orang yang baca tu pula orang yang ahli dalam bahasa Arab. Dia dengar, dia tahu kata ni bukan Quran. Dia tahu pasal apa? Pasal Quran ni dia ada i'jaz. Dia ada satu mukjizat yang luar biasa. Kita ni tak erti bahasa Arab, dengar tak erti apa itu. Kan? Dengar tu tak erti apa itu. Dengar Quran kan, dengar syair Arab kan, dengar duk sopa situ lah. Tu bukan pasal Quran tak ada mukjizat, tapi pasal kita tak ada zat. Tak erti bahasa Arab, tak erti. Dan jadi kita tak boleh beza. Ada setengah orang pula dia tak erti bahasa Arab, tapi oleh kerana kuat berdamping dengan Quran, dia boleh tahu ayat orang yang orang tu baca ayat Quran ke hadis, dia boleh tahu. Dia tidak hafaz Quran, dia tak reti bahasa Arab, tapi bila orang tu baca dia tahu ni bukan ayat Quran, dia boleh tahu. Yang tu orang yang kuat berdamping dengan Quran, dia boleh kesan benda ni. Baik. Lalu dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dia kata wa kadzalika anzalnahu, demikianlah kami turunkannya, yakni Quran, Qur'anan Arabiyyah. Quran dalam bahasa Arab. Tuhan bangga dengan bahasa Arab. Apa bukti Tuhan bangga dengan bahasa Arab? Sedangkan bahasa dalam dunia ni semua hak Tuhan punya. Bahasa dalam dunia ni semua hak Tuhan punya. Kan? Bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, sebutlah bahasa Jerman, bahasa Jepun, bahasa apa pun, semua ni hak Tuhan punya. Semua ni duduk dalam perbendaharaan ilmu Allah. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Allah kata kami jadikan manusia ni syu'uban, berpuak-puak, وَقَبَائِلًا, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Allah bagi jadi bangsa Melayu, Allah bagi jadi bangsa Arab, Allah bagi jadi bangsa Bugis, Allah bagi jadi bangsa Jawa, Allah bagi jadi semua.
Allah bagi jadi bangsa-bangsa ni, Allah bagi jadi bahasa kepada bangsa ni. Allah bagi jadi. Tapi dalam banyak-banyak bahasa yang Allah bagi jadi, Allah nak bahasa Arab. Jangan kita salah faham. Kita duk faham kata Allah ni orang Arab ke? Tak. Jangan.